Hai, Assalamualaikum kepada murid-murid tahun 1 Dynamic, iaitu Damia, Khairinisa, Izidin, Zahiri dan Akif. Baiklah, pada hari ini Cikgu Syahidah akan menunjukkan cara-cara menghasilkan songkok pelangi. Tada! Inilah dia songkok pelangi yang telah Cikgu Syahidah siapkan. Okey, baiklah. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks Pendidikan Kesenian tahun 1, iaitu pada halaman 14 dan juga pada halaman 15. Baiklah, untuk menghasilkan songkok pelangi ini, murid-murid perlu membuat teknik ikatan dan celupan terlebih dahulu. Selepas itu, barulah murid-murid boleh menghasilkan songkok pelangi. Jom kita buat bersama-sama. Baiklah, untuk teknik yang pertama iaitu teknik ikatan dan celupan. Antara bahan yang diperlukan ialah yang pertama ialah tisu dapur. Ya, tisu dapur yang tebal. Yang kedua pula ialah getah. Tidak kisah apa-apa sahaja jenis getah. Murid-murid perlu sediakan dalam 5 hingga 6 getah. Okey. Yang ketiga pula ialah berus warna. Okey, di sini cikgu menggunakan 3 batang berus warna sebab kita akan bancuh 3 jenis warna. Yang keempat pula ialah warna air. Tak kisah apa-apa sahaja jenis warna air. Cikgu menggunakan brand bancuh iaitu warna poster. Dan yang akhir sekali semestinya bekas warna untuk kita membancuh 3 jenis warna. Jadi mudah sahaja kan alatan dan bahan yang diperlukan untuk membuat teknik ikatan dan celupan. Baiklah, mula sekali murid perlu koyakkan tisu dapur. Baiklah, selepas itu murid perlu lipat tisu. Okey. Lipat. Bagi pada sama rata, sama besar. Okey, lepas tu lipat lagi. Okey, akhir sekali lipat sehingga dia mendapat kecil macam ini. Okey, setelah lipat, murid perlu mengikat tisu dengan menggunakan getah. Okey, kita ikat bahagian atas dahulu. Okey, pastikan murid ikat dengan ketat ya. Okey, bahagian yang pertama. Okey, seterusnya bahagian tengah pula. Okey, murid perlu ikat dengan ketat. Tak kisahlah nak pusing kanan dulu ke kiri dulu ke. Okey, janji awak ikat dengan menggunakan getah. Okey, selepas itu ikat ikatan yang terakhir pada bahagian bawah dia pula. Okey, ikat dengan ketat. Kita buat pada tisu yang kedua pula. Okey, tisu pertama sudah selesai. Lepas itu kita buat untuk tisu yang kedua. Menggunakan teknik yang sama iaitu kita ikat tisu menggunakan getah pada bahagian atas. Kita ikat sehingga ketat. Sama saja teknik dia. Okey. Selepas itu kita ikat pada bahagian tengah badan tisu pula. Okey, kita ikat sehingga ketat. Okey, selepas itu dah siap bahagian tengah, dah ketat, kita ikat pula pada bahagian bawah. Okey. Kita ikat sehingga ketat. Baiklah murid-murid, jadi inilah hasil tisu yang kita telah ikat tadi. Baiklah, selepas itu kita perlulah membancuh 3 jenis warna. Okey, murid-murid tak kisah, pilih ikut
warna yang murid-murid suka. Macam cikgu ambil warna biru terlebih dahulu. Okey, kita buka bekas warna air ni, kita ambil. Lepas tu kita masukkan ke dalam bekas warna yang kita nak bancuh ni lah. Okey, kita letak dalam bekas. Okey, kita tuang sedikit air ke dalam bekas warna yang kita dah letak dalam bekas. Okey, lepas tu kita ambil berus warna, kita kacau sehingga sebati warna tadi dengan air. Okey, kita kacau lagi. Baiklah, warna yang kedua pula cikgu memilih warna merah. Okey, cikgu akan bancuhkan warna merah. Okey, macam biasa, masuk dalam bekas warna. Lepas tu kita tuang sedikit air dan kita gaul menggunakan berus yang kedua. Gaul sehingga warna sebati dengan air. Okey. Lepas tu kita bancuh warna yang ketiga pula, ialah cikgu memilih warna kuning. Okey, kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam bekas warna sedikit. Okey, lepas tu kita ambil air, tuangkan sedikit air dan kita kacau menggunakan berus yang ketiga. Okey, kita kacau sehingga sebati warna dan air menjadi warna kuning. Okey, baiklah, inilah hasil warna yang telah cikgu bancuh sebentar tadi. Baiklah, setelah warna selesai dibancuh, okey, kita boleh celup tisu kita yang pertama. Okey, pada bahagian atas kita celup pada warna yang pertama, iaitu warna biru. Okey, celup secara perlahan-lahan. Pastikan semua tisu terkena pada warna air yang awak celup itu. Okey, selepas itu kita celup pada bahagian yang kedua. Okey, awak lipat sedikit warna yang kedua. Cikgu memilih warna merah. Okey, kita lipat sedikit dan awak celupkan tisu awak pada warna merah. Okey, bahagian yang ketiga pula. Okey, kita celup pada warna kuning. Okey, awak lipat sedikit tisu dan celup pada warna kuning. Berhati-hati ya, jangan sampai terkena pada baju. Okey, dan pada bahagian yang terakhir, cikgu celupkan campur ketiga-tiga warna. Warna biru, merah dan juga warna kuning. Tak kisahlah, ikut kreativiti murid-murid. Ini cikgu bagi contoh sahaja. Boleh? Okey, siap satu tisu. Lepas tu kita buat tisu yang kedua pula. Tisu kedua pada bahagian yang pertama, bahagian atas cikgu celup pada warna biru. Okey, kita celup sehingga warna serap pada tisu. Baiklah, lepas tu kita celup pada warna yang kedua. Okey, awak lipat sikit tisu dan celup pada warna yang kedua. Cikgu pilih warna merah. Dan terakhir ialah warna kuning. Okey, warna kuning. Dan ada lagi satu bahagian yang kita tidak celup. Cikgu campurkan kuning campur dengan warna merah dan juga warna biru. Tak kisah, ikut murid-murid lah. Kalau murid-murid nak campur semua warna pada semua bahagian pun boleh. Selesai tisu yang kedua. Jadi mudah saja kan? Jadi inilah hasilnya. Tara! Okey, baiklah. Selepas itu, apa yang murid-murid perlu lakukan? Murid-murid perlulah menggunting getah dengan berhati-hati ya. Okey, gunting getah menggunakan gunting dengan berhati-hati kerana tisu ni dalam keadaan basah, jadi ia mudah terkoyak. Jadi murid-murid perlu mengguntingkannya dengan berhati-hati. Okey, baiklah. Setelah semua getah pada tisu telah digunting,
Murid-murid perlulah membuka tisu tersebut secara perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan agar tisu tidak terkoyak. Okey, buka dengan berhati-hati. Okey, perlahan-lahan kita buka dari atas turun ke bawah. Okey. Buka tisu secara perlahan-lahan. Baiklah, jika tisu pertama sudah selesai dibuka, murid-murid perlulah meletakkannya di tempat yang lapang. Ini kerana kita nak keringkan tisu yang basah tadi. Kita letak di satu tempat yang rata untuk kita keringkan. Okey, setelah tisu yang pertama kita dah selesai buka, kita buat pula pada tisu yang kedua. Okey, kita buka getah dan kita buka perlahan-lahan tisu tersebut agar ia tidak terkoyak. Okey, inilah hasilnya tisu yang telah dibuka ikatannya. Jadi kita tunggu sehingga kering. Baiklah murid-murid, aktiviti yang kedua kita akan membuat songkok pelangi. Jadi murid-murid perlu sediakan kertas lukisan, tisu yang telah kering, stapler, pembaris, pensel, gam dan juga gunting. Okey, baiklah. Baiklah, mula-mula sekali murid ambil kertas lukisan, murid lipat kepada dua bahagian. Okey. Lipat sama rata. Sama besar saiz. Okey, selepas itu murid ambil pembaris dan pensel, murid gariskan bahagian tengah kertas dan murid perlu guntingkan kertas tersebut. Okey, murid gunting agar mendapat dua bahagian. Okey. Setelah selesai gunting, murid perlu gamkan bahagian kertas tersebut di bahagian tengah-tengah. Sebab kita nak buat songkok dia perlu lilit di bahagian kepala, jadi kertas perlulah panjang. Okey, kita ambil gam, kita lekatkan di bahagian tengah. Baiklah, menggunakan teknik yang sama kita buat pada tisu yang telah kering tadi. Kita lipat. Okey, selepas itu kita ambil pembaris dan pensel, kita tanda pada bahagian tengah, kita gariskan. Okey, selepas itu kita gunting. Kita gunting. Teknik dia sama saja macam kita buat pada kertas lukisan tadi. Okey, baiklah, setelah gunting kita akan mendapat hasil seperti ini. 4 bahagian. Selepas itu murid-murid perlulah menampalkan tisu pada kertas lukisan tadi. Okey, letak gam di atas tisu secara perlahan-lahan dan tampalkan di atas kertas lukisan tadi. Okey, nak senang, murid letak je gam terus pada kertas lukisan itu. Terus tampal tisu. Okey. Kita ambil tisu yang kedua, kita tampal. Okey, dah tampal semua tisu, kita akan dapat lebihan. Lebihan tersebut kita gunting. Kita gunting pada ukuran tisu. Okey, kita gunting lebihan kertas lukisan. Okey, kita gunting ikut saiz tisu tadilah. Okey, setelah selesai gunting, murid-murid perlu mengukur bahagian kepala murid untuk membuat songkok. Okey, ini bahagian kepala cikgu. Okey, apa yang perlu cikgu buat? Cikgu cantumkan kedua-dua bahagian dengan menggunakan stapler. Okey, kita stapler bahagian bawah, tengah dan juga bahagian atas. Okey, dah siap. Jadi inilah hasilnya songkok pelangi. Mudah saja kan? Selamat mencuba murid-murid.